KPM. Gosok, jangan tak gosok. Aduh, masa dah tak banyak ni. Kenapa tak berkilat juga kasut ni? Assalamualaikum, Fan. Setengah jam. Cikgu! Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya dah bagi salam tadi. Oh, ya ke? Maaf cikgu, saya Ya. tengah cuba untuk kilatkan kasut ni. Tak Betul. boleh-boleh juga cikgu. Okey. Sebelum tu saya nak tanya, ni kasut siapa, Fan? Ni sebenarnya kasut ayah saya, cikgu. Kasut ayah Ifan. Okey, Ifan nak kilatkan dia, betul? Betul. Tapi yang Ifan tengah gunakan adalah kaedah konvensional. Konvensional. Yang Kaedah lama lah. Kaedah lama, Okey. Ifan. Kita ada kaedah yang baru bagaimana untuk kita mengilapkan kasut. Ada caranya ke cikgu? Ada, dengan kita menggunakan produk pengilap kasut Magic. Penggilap kasut Magic? Betul. Wow. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Baiklah, untuk hari ini kita akan mendalami satu ilmu yang cukup menarik berkenaan dengan mata pelajaran reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3. Dan pastinya kita akan bersama dengan seorang guru yang banyak pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Amel Al-Arif Mustafa Al-Bakri dari SMK Tinggi St. David, Bukit Baru, Melaka. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Fan. Sihat, alhamdulillah. Dah lama kita tak jumpa kan Cikgu? Betul. Tapi kali ini kita berjumpa kembali untuk episod hari ini. Jadi, kita juga bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Wan Nur Azli Tengah atau Wan Ngah dari SMK Ibrahim Fikri, Kuala Nerus, Terengganu. Wah, datangnya jauh untuk bersama Sangat kita jauh hari ini. Okey Cikgu. Okey, ya. Tadi Ifan nak tanya sikitlah. Okey. Ada situasi. Betul. Ada anak yang cuba untuk gilapkan kasut ayah dia. Betul. Tak boleh-boleh Cikgu. Tak boleh-boleh. Dengar kata tangan dia lengoh Cikgu. Tangan dia lenguh. Okey. Sangat lenguh lah. Sangat lengoh. Dan makan masa yang lama, betul tak? Betul, Fan? Cikgu. Betul. Okey. Itu adalah macam saya cakap tadi, itu adalah kaedah yang lama, kaedah konvensional. Kita menggunakan berus kasut yang jenis lama. Okey, so untuk pada hari ini kita akan gunakan kaedah yang baru menggunakan part pengilap kasut Magic yang terbaru. Yang terbaru. Ini cara yang untuk memudahkan kita untuk kilap kasut. Maknanya ayah pun tak marahlah nanti. Betul. Jadi apa kata Cikgu? Jom kita mulakan kelas kita. Okey. Kita mulakan tentang penghasilan produk. Untuk murid-murid, semua murid-murid tingkatan 3, dalam penghasilan produk ada perkara yang perlu kita pertimbangkan. Mengapa kita perlu membangunkan produk? Okey, mengapa kita perlu membangunkan produk? Secara asasnya ada 3, Irfan. Okey, secara asas ada 3. Yang pertama adalah untuk memenuhi keperluan pengguna ataupun keperluan pelanggan. Itu sangat penting untuk kita penuhkan keperluan dia. Yang kedua adalah untuk memenuhi kehendak pengguna. Tadi keperluan. Yang kedua adalah kehendak. Kehendak manusia ni adalah pelbagai. Keperluan adalah untuk meneruskan kehidupan dan seterusnya. Baik, Cikgu. Okey, dan yang ketiga adalah untuk membangunkan produk seiring dengan kehendak teknologi. Teknologi sentiasa berkembang. Betul. Okey, saban minggu, saban tahun sentiasa berubah-berubah dan semakin maju dan semakin maju. Okey, sebagai contoh kalau kita lihat telefon bimbit sekalipun ataupun telefon pintar, telefon pintar, selang 2 minggu ataupun 3 minggu pengeluar akan launch ataupun yang baru. Okey, itu menunjukkan bahawa dia akan tambah baik spesifikasi, dia akan tambah baik fungsi dan sebagainya. Betul. Itu secara asas menunjukkan bahawa produk itu perlu seiring dengan kemajuan teknologi yang sedia ada di pasaran sekarang. Itu yang asas tentang penghasilan produk. Sebab itu kena ada perubahan dari segi produk kita, Cikgu. Kalau tidak, kalau kata kita tak berubah, masih lagi menggunakan produk yang lama, dia akan mendatangkan masalah kepada kita, mengambil masa yang lama, kita penat dan sebagainya, Irfan. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua kalau kita lihat daripada sudut perkembangan teknologi. Macam saya cakap tadi, teknologi sentiasa berubah.
Pada zaman dahulu, okey, pada tahun awal tahun 1990-an dan ke atas, kita menggunakan disket untuk menyimpan data. Betul. Kalau Irfan pernah guna, Irfan tahulah. Saya pernah cikgu, sekejap je lah. Guna disket. Okey. Lepas tu kita pergi kepada pendrive. Kita panggil pendrive. Okey, kita pergi kepada zaman pendrive sekitar awal 2000 dan ke atas, dan kemudian sekarang pada zaman sekarang kita menggunakan kaedah penyimpanan data secara awan. Okey, Irfan tahu kan contoh-contoh dia, cloud dia. Okey, dan sebagainya. Itu menunjukkan perubahan teknologi. Dan kalau kita lihat kepada komputer-komputer yang ada sekarang pun dah tak ada slot untuk disket pun dah tak ada. Betul. Ada tak pernah nampak dah sekarang cikgu. tak jumpa dah. Kita tak jumpa. Dan mungkin satu hari nanti kita tak pasti, mungkin akan datang dah tak ada lagi slot untuk USB untuk cocok pendrive dan sebagainya. Mungkin cikgu, sebab itu kita dah mengikut kepada keperluan semasa teknologi pada teknologi sentiasa berubah. Okey, Betul. dan yang kedua kalau kita lihat daripada sudut kenderaan. Okey, kenderaan, kereta dan sebagainya menggunakan enjin pembakaran dalam. Enjin pembakaran dalam menggunakan petrol ataupun menggunakan diesel. Itu yang biasa. Itu yang biasa, yang normal. Dan sekarang kalau kita lihat di Malaysia pun dah ramai, okey, orang menggunakan kereta-kereta yang diperbuat daripada kereta elektrik. Okey, kenapa? Sebab perkembangan teknologi itu sentiasa bergerak ke depan. Dan kalau kita lihat stesen minyak sendiri pun dah mula memasang tempat untuk kita mengecas kereta-kereta elektrik ini, dan itu membantu perkembangan teknologi tersebut yang manusia akan sentiasa bergerak ke hadapan. Cikgu, ada tak kemungkinan di mana pada satu hari nanti dah tak ada kita menggunakan petrol, cikgu? Berkemungkinan besar sebab ada beberapa buah negara yang dah mula memberikan galakan kepada rakyat dia untuk menukar kenderaan konvensional ini tadi, iaitu menggunakan enjin pembakaran dalam, kepada enjin yang menggunakan elektrik. Contoh macam banyaklah negara-negara, contohnya daripada China, daripada Amerika Syarikat dan sebagainya, dah banyak mengeluarkan kenderaan elektrik. Baik, dan boleh diterima baik di negara kita sebenarnya, sebab kerajaan kita memberikan insentif cukai dan sebagainya. Itu yang terbaiklah. Okey, untuk perkembangan teknologi. Okey, seterusnya untuk proses penghasilan produk. Dalam proses penghasilan produk, murid-murid kena faham ada beberapa perkara yang perlu kita ambil kira. Contoh yang pertama adalah kajian keperluan pelanggan. Tak guna kita buat satu produk tetapi tidak diterima oleh pelanggan. Setuju? Setuju. Sebab itu kita memerlukan kajian keperluan pelanggan untuk kita dapatkan apakah yang sebenarnya pelanggan mahukan daripada produk kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penyelesaian masalah inventif. Penyelesaian masalah inventif maksudnya kita cari ataupun kita kenal pasti masalah itu berdasarkan kajian yang kita buat. Dan penyelesaian masalah kepada masalah tersebut kita buat berdasarkan kajian, bukan daripada idea yang spontan. Ini murid dah belajar sebenarnya di tingkatan 2 dan kita akan aplikasikan dalam pembangunan produk ini. Dan yang ketiga adalah project brief. Yang keempat adalah penjanaan idea. Baik. Untuk penjanaan idea, dua kaedah kita boleh gunakan. Sama pertama, ada yang pertama, fungsi mengikut bentuk ataupun bentuk mengikut fungsi. Yang mana tu lebih sesuai, cikgu? Yang ataupun itu kita boleh pakai dua-dua? bergantung kepada kita punya reka bentuk produk kita. Dan kesesuaian produk kita nak gunakan di mana. Okey, ada produk yang bentuk mengikut fungsi dan ada produk yang fungsi dia mengikut kepada bentuk. Tapi biasanya kita gunakan bentuk mengikut kepada fungsi. Okey, dan yang ketiga adalah lakaran idea. Lakaran idea ni dibuat oleh siapa? Dibuat oleh pereka bentuk. Pereka bentuk akan melakarkan beberapa lakaran idea untuk produk tersebut, sama ada ia boleh diterima atau tidak oleh pelanggan kita. Okey, yang berikutnya adalah penghasilan model. Okey, di depan Irfan tu ada beberapa dua model, iaitu mock-up yang ingin kita tunjukkan kepada murid-murid nanti. Baik. Kita akan buat, Irfan, bersama-sama nanti pada segmen yang berikutnya. Kalau tahu macam mana, kena tunggu. Kena tunggu. Okey, dan yang ketiga, yang berikutnya adalah pengujian dan penambahbaikan. Pengujian maksudnya lepas kita dah hasilkan model kita, kita kena uji model kita tersebut sama ada dia berfungsi dengan baik ataupun tidak. Dan yang terakhir adalah pendokumentasian. Yang ini murid-murid kena kumpulkan semua kajian keperluan pelanggan, penyelesaian masalah secara inventif, project brief, penjanaan idea, lakaran idea, penghasilan model dan juga pengujian serta penambahbaikan ini dalam satu dokumentasi ataupun satu folio lah, orang kata paling mudah folio, dan kemudian dihantar kepada guru untuk dinilai, untuk diberi markah PBD. Baik. Boleh, Ifan? Boleh, secara cikgu. asas awalan itulah dia. Itulah dia, cikgu. Tapi Ifan ada satu soalan berkaitan dengan pengujian. Misalnya produk yang telah dihasilkan tadi, contohnya mock-up tadi tu ada masalah. Adakah prosesnya perlu dibuat daripada awal ataupun kita perlu betulkan beberapa bahagian sahaja? Okey, untuk daripada sudut mock-up, biasanya kita akan buat ujian cantuman. Ujian cantuman maksudnya kita nak lihat cantuman untuk mock-up tersebut sesuai atau tidak, kuat atau tidak.
Jika tak kuat dan sebagainya, kita akan menggunakan bahan yang lain supaya kita dapat menghasilkan satu mock-up yang baik dan boleh diterima oleh pelanggan. Itu paling penting. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Kita kena ikut keperluan pengguna. Betul, betul. Kalau tak guna, kalau kita buat satu produk, kita rasa produk tersebut cantik dan elok daripada sudut penggunaan, tetapi tidak diterima di pasaran. Bahasa mudah cikgu, jangan syok sendirilah. Jangan syok sendiri. Okey, baik cikgu, terima kasih Pandai. untuk penerangan di segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menyaksikan slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan dan tentunya Cikgu Amer di sini. Kita tengah belajar mengenai reka bentuk dan teknologi tingkatan 3 mengenai penghasilan produk. Jadi cikgu, untuk segmen ini apa pula diskusi kita? Okey. Berkaitan dengan segmen yang kedua ini, ada beberapa perkara yang saya akan terangkan dan jelaskan di sini. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan kajian keperluan pelanggan. Tadi saya dah uras sedikit, Irfan. Betul. Tapi dalam kajian keperluan pelanggan, 3 perkara utama yang perlu kita ambil kira, Irfan. Yang pertama, kita nak dapatkan maklumat pelanggan. Betul tak? Maklumat pelanggan kita kena tahu dia ni bekerja sebagai apa, berapa umur dia dan sebagainya. Yang kedua adalah latar belakang produk. Sama ada dia dah menggunakan produk tersebut, contohnya produk yang konvensional tadi dan sebagainya, kita nak tahu dia pernah gunakan atau tidak. Dan yang ketiga, apakah penambahbaikan yang dia nak kepada produk tersebut. Kita kena tanya juga dia daripada sudut dalam bentuk borang. Dia ada borang dia. Borang ni perlu diisi oleh pelanggan. Okey, yang ini adalah contoh borang dia, Irfan. Okey, borang ini diisi oleh pelanggan. Dekat situ ada maklumat pelanggan, dekat situ ada latar belakang produk dan sebagainya. Dan seterusnya ada penambahbaikan yang apa yang orang kata pelanggan itu mahukan. Kita nak dapatkan data. Daripada data ini, daripada data mentah yang kita dapat ini, kita boleh jalankan beberapa kajian yang lain. Okey, secara jelas, itu jelas Irfan, berkaitan dengan borang kajian keperluan pelanggan. Kita nak tahu apa daripada pelanggan. Dan berikutnya kita jalankan pula daripada borang kajian keperluan pelanggan itu tadi, maklumat yang kita dapat, kita jalankan pula penyelesaian masalah secara inventif. Okey, inventif tu apa cikgu? Okey, penyelesaian masalah secara inventif ni berbeza dengan kaedah penyelesaian masalah yang lain-lain lah. Penyelesaian masalah secara inventif ini adalah penyelesaian masalah yang mempunyai kesan sampingan. Kesan sampingan. Maksudnya kita dah cuba selesaikan masalah tersebut, tetapi timbul masalah lain pula. Dan kita cuba selesaikan sampai kita berjaya selesaikan masalah tersebut. Okey, untuk penyelesaian masalah secara inventif, saya nak murid-murid semua, kita lihat kepada model fungsi, iaitu model fungsi bagi berus ini sendiri. Betul. Bagi berus ini sendiri. Okey, yang pertama, tangan kita memegang pemegang berus. Ini adalah pemegang berus, tangan kita memegang pemegang berus. Okey. Yang kedua, pemegang berus ini akan memegang rongga. Rongga itu adalah yang bulat-bulat dalam ni. Betul. Okey. Rongga itu akan memegang gam. Dalam tu ada gam. Ada Betul gam. tak? Ada gam. Daripada gam itu dia akan memegang berus. Betul tak? Daripada rongga pegang gam, gam tu akan memegang berus kita. Dan berus kita ini akan memegang krim kasut. Okey. Setuju tak? Setuju. Okey. Daripada itu, krim kasut ini kita akan gosok pada kasut kita, betul tak? Betul. Kita akan gosok. Dan apa yang ada pada kasut kita? Iaitu habuk dan air. Kenapa ada air? Sebab kadang-kadang kita lepas kita cuci kasut kita, ada air, kelembapan air dan sebagainya. Dan habuk ini, air ini kita perlu singkirkan daripada kasut, barulah kasut kita menjadi berkilat dan sebagainya. Patutlah tadi pada masalah tu maknanya dekat kasut tu mungkin ada habuk dan juga air. Habuk dan air. Tapi apabila kita menggunakan yang kaedah konvensional yang tadi saya cakap berus ini tadi, kita perlu mengurus dengan sekata. Betul. Kita perlu mengurus dengan sekata, dan apabila kita memberus dengan sekata, dia akan memberi tangan kita lenguh, penat dan sebagainya. Itu kesan sampingan cikgu Kesan sampingan dan masa lebih lama untuk kita memberus. Betul. Dan ini yang kita nak cuba selesaikan. Macam saya cakap tadi, dalam penyelesaian masalah secara inventif, kita akan buat kajian tentang mengenal pasti masalah. Sekarang Irfan dah nampak masalah dia apa? Nampak cikgu? Okey, masalah dia datang daripada
habuk dan air yang berkumpul dan kemudian berlaku kelenguhan tangan dan juga ketidakkeseimbangan kita untuk memberus dan sebagainya. Itu menimbulkan masalah kepada kita. Okey, itu secara asas. Itu untuk kaedah konvensional menggunakan berus kasut. Menggunakan berus kasut. Okey, seterusnya kita pergi kepada analisis berantai punca kesan. Kita nak dapatkan betul-betul apakah masalah dia. Okey, saya pergi kepada yang terakhir. Dia kata kita mengejar masa dan tangan semakin lenguh. Kita kejar masa macam Ifan tadi kata kita nak kejar masa. Ayah nak guna cepat. Ayah nak guna cepat ni. Bila Ifan mengejar masa, Ifan akan buat lebih laju. Bila lebih laju, tangan akan menjadi lebih lenguh. Dan itu adalah masalah di Ifan. Okey, so sekarang dah nampak masalah dia. Cikgu nak bantu Ifan selesaikan masalah dia. Betul. Okey, sekarang selesai kita dapat dia punya analisis berantai punca dan kesan, kita pergi kepada penyelesaian dia pula. Yes. Okey. Kita pergi pada penyelesaian dia. Yang pertama, kita akan gunakan kaedah pemisahan secara ruang. Okey, kaedah penyelesaian ada dua. Pertama, kaedah pemisahan secara ruang. Yang kedua adalah kaedah pemisahan secara masa. Kita pilih kaedah pemisahan secara ruang kat sini. Ifan, yang boleh ruang, okey, iaitu cadangan prinsip yang pertama yang kita akan gunakan adalah pengantara. Okey. Pengantara itu apa dia, Ifan? Maksudnya kita akan perkenalkan satu komponen baru bagi membantu pelanggan kita. Maknanya tiada lagi berus kasut, cikgu? Tiada lagi berus kasut. Kita perkenalkan satu komponen yang baru untuk membantu pelanggan dan kalau boleh komponen itu mestilah berfungsi secara automatik. Kita perlu on saja, dia berfungsi secara automatik. Okey, selesai menarik. tak masalah, Ivan? Selesai, cikgu. Selesai tak masalah lenguh tangan? Dah tak ada dah. Selesai tak masalah daripada sudut kita nak berus dalam keadaan sekata? Kalau dah automatik, cikgu, tiada lagi masalah. Tak ada lagi masalah. Itu, nampak tak Ifan? Dia punya bagaimana kita nak selesaikan dan penyelesaian dia bagaimana. Yang kedua, kita menggunakan prinsip inventif yang kedua iaitu tidak simetri. Tidak simetri maksudnya kita mengubah bentuk simetri kepada tidak simetri. Bentuk simetri maksudnya ada membentuk yang mempunyai paksi simetri, dia jadi kepada bentuk yang biasa, bulat dan sebagainya. Itu bergantung kepada kehendak kita lah, bergantung kepada keperluan kita. Kita rasa produk itu sesuai, rupa bentuk produk itu sesuai dan kita cuba suggestkan kepada pelanggan kita. Okey, Ifan selesai Selesai. Kita pergi kepada project brief. Okey, project brief ni sangat penting, Ifan. Project brief ini maksud dia kita ada satu pelanggan, pelanggan kita ini nak menghasilkan pengilap kasut magic ini sebanyak 100 unit. 100 unit. Okey. Maksudnya pelanggan itu nak hasilkan kita punya produk ini sebanyak 100 unit dan pelanggan ini tadi dia nak jual kepada pelanggan yang lain. Okey. Ifan nampak tak beza pelanggan tadi? Kajian keperluan pelanggan lain. Itu kita cari kepada pelanggan yang random, yang luas. Yang ini pelanggan yang satu pelanggan ni dia nak kita hasilkan sebanyak 100 unit dan kemudian dia nak jual kepada pelanggan yang lain. Baik. Dan kita memerlukan ada tim. Kita mesti ada tim, iaitu kita ada pengurus projek, kita ada pereka bentuk. Pengurus projek ada tugas-tugas dia, pereka bentuk ada tugas-tugas dia. Antara tugas pereka bentuk adalah melakarkan lakaran produk itu. Dan ditanya kepada pelanggan, adakah pelanggan setuju atau tidak dengan lakaran tersebut. Okey, dan apa yang dibincangkan selain daripada itu adalah fungsi, persembahan, tujuan pasaran dan sebagainya. Apa saja yang bersesuaian nak dibincangkan, bincanglah masa perjumpaan itu. Bertiga kena ada? Tiga-tiga mesti ada. Tujuan dia adalah untuk mendapatkan kata sepakat dan ketiga-tiga belah pihak setuju. Berapa kos yang nak dikeluarkan oleh pelanggan ini tadi untuk bayar dan sebagainya. Itu semua perlu diambil kira dalam project brief. Dan dalam project brief ini, kita kena penuhkan borang project brief. Borang project brief. Ada fungsi, ada persembahan dan sebagainya. Lepas tu berapa unit yang kita nak buat. Daripada borang ini adalah hasil dapatan daripada kita punya perbincangan tadi. Yang bertiga tadi tu. Ada pengurus projek, ada pereka bentuk dan juga pelanggan. Betul. Ketiga-tiga tu tadi, kita akan hasilkan kita punya borang project brief. Boleh, Ifan? Boleh. Selesai. Okey, seterusnya. Daripada borang project brief tu tadi, kita pula akan buatkan ataupun kita akan saring maklumat tersebut, kita akan buat dalam bentuk aplikasi project brief dalam bentuk jadual. Kenapa dalam jadual, cikgu? Okey, dalam bentuk jadual sebab nak bagi nampak secara jelas. Okey. Kalau kata kita random tulis panjang-panjang dia tak nampak. Tertinggal. Tapi dalam bentuk aplikasi project brief dalam bentuk jadual, kita akan nampak satu persatu apakah contoh tajuk projek kita. Baik. Kita akan nampak secara jelas. Dan ini adalah merupakan ciri-ciri project brief kepada kita punya produk tersebut. Boleh, Ifan? Boleh. Secara asas untuk project brief. Okey.
Seterusnya. Uji minda. Okey, kita pergi kepada uji minda. Okey, uji minda. Tadi saya dah sebutkan kepada Irfan, betul tak? Saya dah sebut kepada Irfan berkaitan dengan project brief. Okey, saya dah sebut kepada Irfan berkaitan dengan project brief. Ada 3 orang. Okey, 3 orang. Tadi saya cakap ada 3 orang yang memainkan peranan yang penting dalam project brief. Project brief adalah perjumpaan awal. Okey, dia berjumpa bertiga sebab pelanggan ini hendak menghasilkan 100 unit pengilap kasut magic. Okey, sekarang dia berjumpa. Dia berjumpa kat mana tu terpulang lah. Terpulanglah kan. Terpulang lah, dia berjumpa kat mana dan sebagainya. Di mana sesuai. Tapi mestilah nanti kita lengkapkan borang project brief tu tadi. Daripada borang project brief, kita akan saring maklumat daripada borang project brief. Dan kita akan masukkan dalam project brief dalam bentuk jadual. Okey. Saya cakap tadi ada ciri-ciri project brief dan sebagainya. Okey. Sekarang kita lihat kepada uji minda. Dia ada X, dia ada project brief, dia ada pereka bentuk dan kemudian dia ada pelanggan dekat sini. Okey, sekarang ni kita nak cari X ni. Apakah kita rasa X ni? Okey. Irfan tadi dah sebut. Dah sebut. Saya dah dengar Irfan sebut tadi. Okey, saya bacakan soalan dia dulu. Boleh? Silakan, cikgu. Okey, gambar raja di sebelah menunjukkan individu yang terlibat dalam project brief. Okey, project brief. Sebelum tu saya nak tanya Irfan. Ingat tak project brief tu apa? Project brief tadi adalah perjumpaan awal. Okey, stop sampai situ. Perjumpaan nasib awal. baik tak boleh sambung. Okey. Kalau tidak nanti Irfan sebut dia punya nama tu. Okey, baik. Perjumpaan awal. Maknanya dia berjumpa awal berdasarkan yang terlibat dalam project brief. Berdasarkan gambar raja tersebut, apakah tanda X? Dia nak X ni. Okey. Untuk soalan ini, apakah X? Baik. A adalah bendahari. Okey. B adalah pengurus projek. C adalah pembina jadual dan D adalah setiausaha. Okey, secara asas dia jawapan Irfan adalah A, B, C, D. Baik, sebelum Irfan menjawab soalan ini, Irfan nak ajak murid-murid di rumah juga untuk cuba jawab dulu sebelum cikgu bagi tahu jawapan yang sebenar. Baik, untuk menjawab soalan ini, kita kena lihat kembali, ingat kembali mengenai apakah ia project brief. Dan project brief ini sebenarnya melibatkan 3 pihak yang berbeza. Yang pertama, kita ada pereka bentuk dan kedua pelanggan. Yang ketiga ni yang berada di atas sedikit, kita kenali sebagai pengurus projek. Pengurus projek. So, A, B, C, D. Jawapan dia B. Jawapan dia adalah B. Adakah Irfan pasti? Saya yakin, cikgu. Yakin dengan jawapan tersebut? Okey, kita lihat jawapan Irfan betul atau tidak. Betul. Okey, betul. Okey, so jawapan dia adalah pengurus projek. Okey. Secara asas dia, Irfan nak tahu tak apa fungsi pengurus projek? Boleh, cikgu, sebab tadi Irfan dah tahu pelanggan fungsinya adalah berkomunikasi dengan pereka bentuk yang buat lakaran. Tetapi untuk pengurus projek ni, apakah dia punya skop ataupun skop dia? Skop kerja. Skop kerja dia. Okey. Yang pertama, dia perlu memantau keseluruhan projek tersebut. Okey, projek tersebut dalam tu ada skop kerja, dalam tu ada tempoh masa dan juga dalam tu ada dia punya berapa kos yang dikeluarkan. Dia perlu memantau satu persatu supaya masa yang ditetapkan oleh pelanggan itu tidak terlalu menjangkaui masa yang telah ditetapkan. Nombor 2, bajet dia ataupun kewangan dia tidak melebihi apa yang sepatutnya, Irfan. Kalau melebihi apa yang sepatutnya, satu hari kita lewat buat projek kita, dia dah makan kos yang banyak dan sebagainya. Dan itu akan menimbulkan, orang kata, suasana yang tak sedap di antara pengurus projek dengan pelanggan. Pelanggan akan kata, kenapa pengurus projek ini tidak menepati masa yang telah ditetapkan dan sebagainya. Dan dia boleh membatalkan tempahan projek tersebut. Dia ada hak. Sebab dah lama sangat dan bajet dah makin besar dan sebagainya. Dan untuk pereka bentuk pula, pereka bentuk dia akan banyak lebih kepada lakaran dan sebagainya. Apakah bentuk yang sesuai untuk diterima oleh pelanggan tersebut, dan pelanggan ini perlulah membuat keputusan yang sesuai Irfan, sama ada dia setuju atau tidak rupa bentuk produk tersebut. Maknanya itu adalah kerja pereka bentuk untuk menjelaskan ke semua ciri-ciri produk tersebut dengan menggunakan lakaran yang telah dibuat dan ceritakan kepada pelanggan. Jadi cikgu, kalau misalnya pelanggan tadi tak bersetuju kan, dia kena melalui kepada pereka bentuk ataupun kena pergi ke pengurus projek terus, cikgu? Okey, ini untuk projek brief adalah perjumpaan awal. Dia boleh adakan perjumpaan yang berikutnya dan kita perlu ambil masa untuk ubah suai. Sebab kadang-kadang idea ni
bukanlah pada waktu kita jumpa tu kita dapat idea dan sebagainya. Selalu cikgu, idea ni kan kadang-kadang kita dalam tandas pun ada idea. Betul. So kita kadang-kadang kita balik rumah dan kita fikir yang sesuai dan sebagainya dan kita berjumpa kembali. Berjumpa kembali dan kita tanya balik pada pelanggan, adakah mereka bersetuju dengan idea yang disampaikan oleh pereka bentuk. Sebab pereka bentuk telah menjalankan kajian dia. Untuk pengurus projek, dia telah memantau apa yang perjalanan projek tersebut supaya dia tidaklah melangkaui apa yang sepatutnya dia buat dan sebagainya. Sebab dia ada skop kerja. Betul. Apa yang tempoh masa dan sebagainya, dia ada bajet dan sebagainya supaya projek tersebut berjalan mengikut landasan yang betul. Pelanggan memainkan peranan yang penting. Macam saya cakap tadi, dia nak 100 unit. So dia ada hak dekat situ untuk menentukan rupa bentuk produk dan sebagainya. Dan masa bila dia nak. Dan sebagainya. Berbincanglah, maksudnya berbincanglah. Mungkin masa diperlukan mungkin panjang dan sebagainya. Bergantung juga kepada kehendak pelanggan dan juga bergantung kepada kesesuaian yang difikirkan oleh pengurus projek dan sebagainya. Baik, itulah dia kepentingan untuk kita memahami mengenai projek brief yang ada 3 pihaknya. Kita ada pengurus projek, pelanggan dan juga pereka bentuk. Terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Bersama kami di Didik TV KPM untuk slot menengah rendah RBT, reka bentuk teknologi. Cikgu Amir, Ifrat tanya, adakah kita sekarang ni berada di studio RBT ataupun studio Didik TV ni cikgu? Secara asas dia kita berada di studio Didik TV. Tapi konsep dia lebih kurang dengan studio RBT. Apa yang kita ada di sini cikgu? Yang berada di sini kita ada beberapa alatan-alatan lah untuk kita hasilkan mock-up sebentar saja lagi. Baik. Boleh saya teruskan Ivan? Silakan cikgu. Okey. Kita teruskan kepada sesi pembelajaran kita, iaitu kita pergi kepada asas teknologi yang sesuai dengan kehendak reka bentuk produk. Untuk produk kita iaitu pengilap kasut magic, secara asas dia kita menggunakan teknologi yang pertama, kita menggunakan teknologi mechanical, yang kedua kita menggunakan elektrik. Okey, elektrik dan mechanical. Kenapa kita ambil teknologi tersebut? Pertama, supaya memudahkan murid-murid lah dekat sekolah nak buat dan sebagainya. Lepas tu kita nak dapatkan bahan pun mudah. Okey, antaranya kita perlu gunakan motor arus terus. Motor arus terus ni banyak dijual di mana-mana, Ifan. Banyak kita jumpa. Dan juga kita boleh dapatkan kita akan dapatkan gear taji. Gear taji ni pun banyak dijual di online platform dan sebagainya. Okey. Dan kita kena tahu kenapa kita gunakan aplikasi teknologi tersebut dalam kita punya penghasilan produk. Macam saya cakap tadi, kenapa kita gunakan mechanical, kenapa kita gunakan elektrik, sebab dia mudah untuk kita dapati. Dan dia bersesuaian dengan produk yang ingin kita hasilkan. Okey. Yang kedua adalah tujuan penggunaan teknologi, saya dah nyatakan tadi. Yang ketiga adalah fungsi teknologi tersebut. Okey, untuk motor arus terus, dia akan memutarkan part pengilap. Part pengilap. Okey, tapi motor arus terus tu tadi, dia tidak bersambung terus dengan part pengilap. Dia tidak bersambung terus. Ifan tahu kenapa dia tak bersambung terus? Kurang faham cikgu. Kurang faham. Okey, maksudnya motor tu kan dia memutarkan, tetapi dia tidak bersambung terus kepada part pengilap tersebut. Sebab apabila kita memberus kasut nanti, menggunakan pengilap kasut magic, tekanan yang kita berikan kepada part pengilap tu tadi, part pengilap tersebut akan memberi tekanan kepada motor terus dan menyebabkan motor tersebut boleh terbakar. Faham. Sebab itu kita kena gunakan gear taji, iaitu gear mechanical itu tadi. Gear taji itu akan disambungkan dengan motor arus terus kita. Okey, disambungkan pada motor arus terus dan motor arus terus gear taji tadi bersambung dengan part pengilap. Baik. Okey, supaya apabila tekanan kita berikan kepada part pengilap, dia akan hantar tekanan tersebut kepada gear taji yang terima dulu. Baik. Okey, dan kemudian barulah pergi kepada motor. Dan ini dapat mengelakkan daripada motor terbakar dan sebagainya, Irfan. Maksudnya cikgu, gear taji adalah untuk mengawal arus. Bukan mengawal kelajuan putaran. Kelajuan dan juga orang kata apa, pressure cikgu. Pressure. Tekanan. Lepas tu dia dapat kontrol kita punya torque, kita panggil torque, ataupun daya kilas dia. Lepas tu kelajuan putaran kita dan sebagainya boleh diubah menggunakan konsep gear taji. Sebab gear taji ni mempunyai gigi yang berbeza-beza. Bilangan gigi yang berbeza dan saiz yang berbeza. Dan itu sangat membantu dalam produk kita.
Dan seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan teknologi. Saya dah cerita tadi kekuatan bagi gear taji dan juga kekuatan bagi elektrik. Saya dah ceritakan tadi. Okey, kita terus kepada slide yang berikutnya. Silakan. Iaitu kelemahan berus kasut. Okey, kelemahan berus kasut. Berus kasut tadi kita mana, Ivan? Berus kasut kita mungkin Ayah dah ambil dah tadi. Dah ambil tadi. Okey. Ganti baru. Untuk kelemahan berus kasut, kita dapat perhatikan bahawa berus kasut kita mempunyai fungsi yang terhad. Fungsi yang terhad. Ada tak kita gunakan berus kasut kita pada tempat yang lain? Jarang. Tak ada. Jarang. Kita biasa guna untuk berus kasut je. Berus kasut je. Betul. Kalau kata kita nak guna bros songkok, untuk kita bros songkok pun kita kena beli bros yang baru. Betul tak, Ifan? Sebab kalau tidak nanti kekotoran tu takkan hilang dan sebagainya pada songkok tersebut. Dan proses untuk kita mengilap tu lama. Ifan tadi pun kata lama. Lenguh tangan cikgu. Lenguh tangan. Saiz berus dia juga berbeza. Ifan pernah beli tak? Ada yang kecil berus kasut, ada yang besar, ada yang sangat besar dan sebagainya. Dan dia saiz yang berbeza ini tadi menyebabkan kita sukar untuk kita pilih mana yang sesuai untuk kita dan sebagainya. Dan bentuk dia tidak ergonomik. Ifan tahu apa maksud ergonomik? Silakan cikgu. Silakan cikgu. Okey, ergonomik adalah keselesaan. Bila kita pegang satu produk tu, kita rasa selesa tak pada tangan kita. Baik. Kalau kita rasa renguh, maksudnya produk itu kurang ergonomik. Kurang ergonomi. Keselesaan. Okey, dan last sekali adalah lenguh tangan. Ifan cakap tadi semua lenguh dan sebagainya. Itu adalah kelemahan berus kasut konvensional. Dan ini yang kita nak ubah daripada pengilap kasut magic tadi untuk kita dapatkan satu produk yang mengurangkan masalah kita tadi berjaya diatasi dengan menggunakan pengilap kasut magic. Okey, seterusnya kita pergi kepada justifikasi pemilihan teknologi. Saya dah cakap tadi kita gunakan mechanical dan kita gunakan elektrik. Okey, tujuan dia sebab untuk mengatasi kelemahan pengilap kasut biasa. Tadi kita dah nampak kelemahan dia kan? Nampak. Kita nak atasi masalah tersebut. Dan fungsi teknologi, saya dah nyatakan tadi bahawa motor DC akan memutarkan gear taji, Ivan. Dan gear taji akan memutarkan part pengilap. Okey? Dan seterusnya kekuatan dan kelemahan teknologi, bila kita gunakan satu produk, contohnya macam bateri. Kita kena gantikan bateri tersebut apabila bateri tersebut telah lemah dan sebagainya. Itu orang kata adalah mungkin kelemahan daripada sudut elektrik itu sendirilah yang kita perlu gantikan bateri dan sebagainya. Tapi boleh juga kita gunakan bateri yang boleh dicas dan sebagainya untuk penambahbaikan yang berikutnya. Okey? Kita pergi seterusnya. Komponen-komponen yang kita gunakan daripada sudut mechanical dan elektrik, yang pertama adalah motor arus terus berkapasiti biasanya 3 volt. 3 volt. 3 volt. Okey. Seterusnya adalah wire lebar tunggal. Okey, wire adalah untuk melalukan arus. Okey. Dan seterusnya kita gunakan Swiss dan berikutnya kita gunakan tapak bateri. Ada bateri tapi tak ada tapak pun tak guna. Tak guna cikgu. Tak guna. Ada bateri tak ada tapak pun tak guna. So, yang berikutnya adalah bateri. Kita menggunakan bateri jenis AA 1.5 volt. Satu tu 1.5 volt. Okey. Kita gunakan gear taji. Gear taji ni ada pelbagai jenis kaedah dia persembahkan gear taji tersebut. Ada dalam bentuk casing, ada dalam bentuk dia togel saja dan sebagainya. Macam ini dia gunakan yang togel lah. Tapi yang macam saya gunakan, digunakan dalam bentuk casing dan sebagainya. Okey. Seterusnya kita ada part pengilap. Part pengilap inilah yang tadi yang kita akan mengilap kasut kita itu tadi. Itulah menggantikan berus-berus. Berus dia betul. Dia menggantikan berus dan sebagainya. Dan pengilap kasut magic ni kita boleh guna juga untuk tempat-tempat yang lain. Contohnya kita nak gilapkan tayar kereta dan sebagainya. Cermin boleh cikgu? Cermin saya rasa part pengilap tu kena tukar. Kena tukar. Okay. Senang aja. Kita boleh tukar part pengilap tersebut. Mungkin kita akan pakai yang jenis yang boleh buka dan sebagainya. Kita boleh tukar je part pengilap tersebut. Tapi produk itu boleh digunakan di mana-mana yang sesuai. Menarik cikgu. Okey. Ini adalah mock-up Ifan. Okey, kat tangan Ifan Ifan boleh tunjukkan kepada kamera. Ada kat tangan Ifan. Di sini kita ada mock-up cikgu. Itu adalah mock-up. Baik, Ifan tanya dulu cikgu, mock-up ni apa sebenarnya? Okey, mock-up ini apa? Okey, secara asas dia untuk mock-up adalah model awal. Model olok-olokkan. Kita buat berdasarkan untuk kita tahu dia punya reka bentuk. Rupa dia macam mana. Kita boleh pegang dan sebagainya. Tetapi dia tidak menggunakan bahan yang sebenar. Dan dia juga tidak berfungsi apa-apa, Ifan. Sekadar kita nak tahu rupa dia, kita nak tahu bentuk dia dan kita boleh pegang dia punya keselesaan dan sebagainya. Baik. Dan saiz dia juga mungkinlah tak sama dengan produk yang sebenar. Tak kisah. Tapi kita nak tahu rupa bentuk dia macam mana. Gambaran awal kepada produk tersebut. Dan hari ini, Ifan, kita akan buat bersama-sama mock-up tersebut. Boleh, Ifan? Oh, patutlah dekat sini Ifan nampak ada konsep dia ada studio konsep RBT sikit dekat sini. Ya, betul. Okey, kita akan buat mock-up cikgu. Betul, kita akan buat mock-up. Okey, sekarang silakan cikgu. Saya tunjukkan Ifan antara bahan-bahan ataupun alatan yang kita gunakan adalah kita gunakan gunting. Okey, kita gunakan gunting. Kita gunakan mounting board. Kenapa saya suka kita gunakan mounting board? Sebab mounting board ni biasanya dia lurus, tegak dan sebagainya, senang untuk kita bentukkan dia, Ifan. Yang berikutnya kita gunakan spanlah sebagai part pengilap dan sebagainya.
kita gunakan gam panas. Gam panas. Okey, gam panas sebab bagi saya dia lebih cepat kering. Cepat kering. Cepat kering berbanding dengan gam-gam yang lain. Ada gam-gam yang lain, contohnya gam orang panggil gam 3 saat lah. Kita boleh gunakan, tetapi orang kata dia agak berisiko lah. Agak berisiko. Dia mudah kering, 3 saat dah kering, tapi takut terkena tangan dan sebagainya, tak perasan dan nak hilangkan payahlah. Ada iritasi kan, Ada, cikgu? betul. Dan langkah-langkah keselamatan, kita kena pastikan bahan-bahan yang panas, contoh macam ni kita jangan pegang. Okey. Bahan-bahan yang tajam, contohnya pisau, kita gunakan secara berhati-hati. Betul. Gunting juga kita gunakan secara berhati-hati. Itulah antara langkah keselamatan sebelum mulakan Betul. projek. Sebelum kita mulakan projek, kita jaga diri kita dulu. Kita protectkan diri kita. Memang murid-murid kat sekolah semua akan excited. Apabila kita cakap nak buat projek, semua excited. Tak sabar dah. Masuk studio laju-laju Terus kan? nak buat dan sebagainya. Tetapi hati-hati dengan langkah-langkah keselamatan. Betul. Okey, supaya projek siap dan kita selamat. Kita selamat. Kita Itu yang selamat. kita nak, cikgu. Okey. Okey, kita mulakan Irfan. Okey. Baik. Yang Pada pertama, Irfan, cikgu, yang langkahnya. pertama, okey, saya dah siapkan Irfan punya tempat pemegang. Okey, Okey. tempat pemegang saya dah siapkan untuk Irfan. Okey. Dan juga dia punya body dia. Okey, body dia ataupun bahagian badan dia saya dah siapkan pada Irfan. Baik. Irfan hanya perlu cantumkan saja. Ah. Menggunakan gam Gam panas. panas. Okey, boleh Irfan. Okey, Irfan Irfan cuba buat dulu, dulu. cikgu. Saya buat saya punya bahagian. Baik. Okey, sekarang ni untuk saya dulu lah. Boleh Silakan, Irfan? cikgu. Okey, saya nak buat dia punya bahagian badan dia. Okey, kita buat daripada bentuk bulat ini dan kemudian kita sambungkan dengan hot glue. Yang ini memang makan masa sikit lah. Makan masa sikit, tak apa. Irfan buat Irfan. Baik, cikgu. Sementara cikgu nak siapkan cikgu punya bahagian, Irfan cuba lekatkan dua Irfan bahagian punya. ini. Cuba lekatkan dua Okey. bahagian tersebut. Baik. kita lekatkan Hati-hati dulu. dengan penggunaan hot glue. Dia panas Irfan. Dia panas, cikgu kan? Dia panas. Jangan terkena tangan. Jangan terkena tangan dan sebagainya. Okey. Okey, berhati-hati. Sebab Berhati-hati. murid-murid ni kita faham macam-macam orang kata macam-macam perangai dan Betul. sebagainya kan. Ha. So berhati-hati Pan. Rapatkan aja. Rapatkan lagi dan kita masukkan. Dia cepat kering. Bagusnya kita kalau kata kita gunakan hot glue ni, pertama dia cepat kering dan orang kata produk kita akan jadi lebih elok lah. Lagi elok kan, cikgu? Lebih elok dan Okey. sebagainya. Okey. Sikit Apa lagi. Irfan buat Irfan punya kerja, saya buat saya punya kerja. Baik. Sambil-sambil tu saya tengok Irfan buat betul tak. Okey. Okey. Irfan rapatkan. Rapatkan. Ya. Adakah dia perlu sedikit masa, cikgu? Mungkin beberapa saat. Dia betul. Untuk dia mengeras sepenuhnya memang akan makan masa yang panjang. Okey. Tetapi agak-agak dah rapat, dah okey. Okey, jangan gerakkan dulu. Okey, Biarkan dulu kat biarkan situ. dulu. Okey, lepas tu Baik. Irfan akan potong span ni Okey, yang bentuk segi mengikut bentuk bersama ni bulat. bulat. Okey, ikut bentuk dia punya okey. pad dia ni. Baik. Okey, Irfan akan potong dalam bentuk bulat. Menggunakan Menggunakan ataupun gunting. pisau, Okey, cikgu? cara dia yang paling mudah kalau tanya saya untuk membuat mockup, Irfan tekan sedikit dia punya ni. okey. Dan nampak bentuk tu potong saja. Baik. Tapi Itu hati-hati tipsnya. gunakan gunting. Baik, cikgu. Terima Okey, kasih. boleh. Dan untuk murid-murid di rumah juga, macam cikgu cakap tadi, untuk lakukan aktiviti ni, kita Betul. kena berhati-hati. Berhati-hati. Okey? Kalau lebih baik mendapatkan pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Okey. Okey. Sekarang saya Silakan, sambung kerja saya. Okey, saya buat dia punya orang kata dia punya badan dia lah. Badan dia, Irfan dah saya okey. dah siapkan Irfan punya sikit. Terima kasih, cikgu. Cikgu Kalau tidak nanti Irfan nak buat benda ni pun susah juga, makan masa juga. Okey. Betul. Kelebihan macam Okey. saya cakap, hot glue dia agak cepat kering lah dan lebih mudah untuk digunakan. Baik, cikgu. Dia pun ada dua saiz Irfan. Ada yang ada dua kecil, saiz? ada yang besar. Yang ini okey. kita gunakan yang kecil lah, lebih mudah dan sebagainya. Lebih mudah. Boleh Irfan. Okey. Irfan tengah Masa dah potong. bulat dah, Agak-agak bulat. Agak-agak bulat, bagi comel-comel Okey, sikit. sebagainya. Ya, betul. Okey. Sebab kalau kita nak potong pakai pisau pun leceh Irfan. betul, cikgu. Saya rasa lebih mudah kita gunakan gunting. Gunting. Dan gunting yang saya gunakan ni sebenarnya pun bagus sebab dia boleh potong mountain board. Sebab gunting yang serba boleh. Serba boleh. Jenama saya tak boleh sebut lah. Tak Tetapi boleh. Okey. memang bagus dia gunting ini adalah dia boleh memotong mounting board dengan mudah. Okey. Okey dah selesai. Bulat cantik. Oh. Elok. Cantik, Okey. Sekarang Irfan Ini saya. gabungkan part pengilap dia ni Okey. dengan span tu. Baik. Gabungkan. Gunakan? Menggunakan hot glue. Okey. Di bahagian putih atau hitam, cikgu? Mana-mana boleh. Mana-mana Hitam pun boleh. boleh, putih pun Okey. boleh. Kalau Baik. Irfan rasa nak putih, gunakan yang putih. So, Dan kita sebagainya. letakkan di Okey, sini. saya menggabungkan dia punya bahagian badan dia. Okey. Baik. Cepat jugalah gam dia kering. Kan, cikgu? Boleh. Okey. Irfan letakkan dia punya span dekat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Biar dia kering sekejap. Biar dia kering sekejap. Okey. Baik. Selepas tu? Okey, selepas tu kita akan cantumkan dia dengan kita punya body dia, badan dia. Okey. Okey, so kita akan cantumkan
kalau lagi baik kita pakailah kalau ada lidi dan sebagainya supaya dia nampak macam ibarat ada orang kata pengantara lah di antara tu, tapi kalau kata untuk mock-up tak kisah. Oh, tak kisah. Tak kisah. Janji kita nampak bentuk dia. Bentuk tu paling penting. Cikgu, lepas kita buat mock-up ni kan, Okey. adakah kita perlu buat satu dokumentasi atau Okey, untuk dokumentasi macam saya cakap tadi, last sekali pada akhir sekali barulah kita buat satu documentation Okey. ataupun dokumentasi, dan dokumentasi itu perlu disediakan oleh murid-murid. Okey, dan kemudian dihantar kepada guru untuk dijalankan penilaian secara PBD. Masa PT3 ada dulu, dia dikira sebagai projek yang diberi markah dalam PT3. Baik. Okey, tapi sekarang sebab PT3 telah Dimasukkan. dimasukkan dan sebagainya, kita ambil markah daripada sudut PBD. Okey, boleh Boleh, Irfan, cikgu. Okey. Okey. Dah siap? Dah Okey, siap. seterusnya Irfan gabungkan Okey. di antara part pengilap dengan badan yang utama. Masih menggunakan ikan panas? Menggunakan panas. Okey, Yang sama. baik. Tadi Okey. Irfan akan cakap. Cantumkan. Saya masih lagi Silakan cikgu. Nampaknya cikgu tengah cuba. cuba. Untuk buat di bahagian itu kita bagi bahagian apa cikgu? ini kalau ikut dia kata bahagian yang utama. Bahagian Bahagian utama kita punya part pengilap ni. Okey? Okey, baik. Irfan Bahagian akan yang cuba utama. menggunakan Irfan ikan perlahan panas. buat, hati-hati, panas. Panas cikgu. Ya. Irfan pernah cikgu Irfan sekali. boleh bagi saya gunting? Boleh. Irfan sekali pernah cikgu kena gam panas Ya, ni. Fuh, gam panas. Lepas tu dah tak nak buat. Memang Sebab memang sakit lah. panas cikgu. Sebab Okey. tu Abang Irfan ingatkan kepada semua untuk Ya. sentiasa Berhati-hati. semasa menggunakan. Sebab dekat sekolah saya faham lah. Saya pun faham cikgu sebab saya pernah jadi remaja. Murid-murid sangat excited. Betul. Kita faham. Okey. Dah jumpa dekat studio ni kan macam-macam alatan. Mulalah dia. Betul. Excited. Jadi Okey. kita kena berhati-hati. Yang paling baik sebenarnya bagi saya, kalau kata kita dapat, kita gunakanlah apron. Okey, untuk kita gunakan apron supaya kalau katalah kita kena gam panas dan sebagainya, kita masih lagi selamat. Betul. Dan sebagainya. Dan kalau boleh dapat kita gunakan sarung tangan yang menutupi Yang tangan menutupi. kita dan sebagainya. Okey, itu lebih baik. Okey, tapi sebabkan kita tak sediakan di sini, so kita buat yang semampu boleh lah. Semampu boleh. Boleh Okey, cikgu. Irfan. Okey, sekarang ni cikgu masih menyiapkan Masih lagi bahagian- saya menyiapkan, tapi Okey. saya rasa dia makan masa. Baik. Okey, tak apa, produk kita dah siap. Dah Memang siap. ada di depan meja kita dan Nama pun sebagainya. produk pengilap kasut Magic. Pengilap kasut Magic Magic. ni di sini. Ya, betul. Dia adalah mock-up. Saya nak jelaskan Okey. sini, dia adalah mock-up. Mock-up adalah model olok-olokkan. Mungkin cikgu ingin jelaskan sedikit, mungkin saya bagi satu dekat cikgu. Okey, satu dekat saya. Okey, ini adalah siap mock-up. Okey, yang ini adalah lebih kurang rupa bentuk Okey. untuk produk kita. Irfan pun dah siapkan Irfan punya. Dah siap. Cantik. Okey je, tak ada masalah kan? Senang kan? Senang. Okey, mock-up ini kita boleh bina dia berdasarkan daripada bahan yang bukan bahan yang sebenar. Baik. Okey, mungkin bahan sebenar je kita akan gunakan kayu dan sebagainya, tapi yang ini kita gunakan bahan yang bukan sebenar, kita gunakan mounting board sebagai bahan asas dia. Macam saya cakap tadi, kenapa saya suka gunakan mounting board? Sebab mounting board mudah untuk dibentuk dan sebagainya. Untuk membuat bulat, senang aja. Kita Okey. hanya perlu buat beberapa garisan saja. Lepas tu kita akan lengkupkan dia. Garisan tu kita menggunakan apa cikgu? Pisau? Kita akan gunakan pisau dan Okey. kita akan tarik garisan tersebut. Tak perlu tarik dengan kuat, nanti dia putus. Tarik sedikit. Lepas tu nanti kita akan buat lengkup dia. Kita akan lengkupkan, terus melengkup. Terus jadi bulatan. Terus jadi bulat, Okey. terus jadi separuh bulatan. Separuh bulatan. Separuh bulatan. Ini cara bagaimana teknik untuk kita gunakan mounting board. Bagaimana untuk kita gunakan mounting board untuk kita buat separuh bulatan ataupun bulatan penuh. Macam ni. Okey. Yang ni contoh bulatan yang dah penuh. Sama juga kita buat garisan-garisan dan kemudian kita boleh jadikan dia sebagai bulat. Dan Baik. seterusnya. Okey. Okey. Adakah kita dah siap cikgu? Secara asasnya Irfan dah siapkan Alhamdulillah. kita punya mock-up. Okey. Dan saya rasa cikgu saya tengok sikit, cikgu. Saya tengok sikit. Macam mana rupanya okey ke? Untuk mock-up sebaik-baiknya kalau katalah ada Okey. hot glue ni, dia akan keluarkan dia punya urat-urat dia ni lah dan Baik. sebagainya. Kita bersihkanlah. Kita bersihkan. Itu pun dari segi kemasan kan cikgu kan? Kemasan. Kemasan. Sebab kalau Okey. Irfan tengok saya punya, dia tak ada urat-urat dan sebagainya. Minta maaf cikgu, saya baru belajar. Saya faham. Tetapi Okey. untuk murid-murid semua Irfan, yang paling penting selain daripada kita hasilkan produk tersebut dengan sempurna, Baik. kita juga perlu memastikan kekemasan kita. Kekemasan cikgu. Maksudnya produk itu kita lihat, kita tengok dan sebagainya. Contohnya untuk hot glue ni dan Okey. sebagainya, gam panas ni dia tidaklah berjurai-jurai. Contoh, kalau saya nak macam isi ni, Irfan punya, ada di tak? sini kan cikgu, Irfan nampak Ya. macam ada urat-urat ni, jadi Irfan Ya, kena keluarkan lah semua. Tanggalkan supaya kita okey. nampak produk kita kemas, supaya Baik. penilaian guru kepada murid tersebut dapat diberi dengan penilaian yang lebih baik, Irfan.
Baik. Itu sangat penting. Kalau nak Sangat markah yang banyak, kekemasan Ya, juga kekemasan. anda perlu jaga. Betul. Sebab kalau kata kita nak jual satu produk pun, kalau tak ada kekemasan daripada produk tu, siapa yang nak beli, Ivan? Betul. Sebab tu penekanan saya berikan kepada selain daripada keselamatan, bahan-bahan yang betul dan sebagainya, cara penggunaan peralatan dan sebagainya, saya tekankan juga daripada sudut kekemasan produk. So saya lihat Irfan punya produk tadi, Irfan dah bersihkan. Okey. Ada urat-urat di semua, kita bersihkan dan sebagainya. Sebab bila kita gunakan hot glue, memang akan jadi macam tu. Betul. Jadi kita kemaskan bersihkan. dulu. Ya, betul, Ivan. Baik, cikgu, terima kasih atas penerangan di segmen ini. Itulah dia penerangan mengenai cara untuk kita menghasilkan mocha. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Inilah dia slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama saya Irfan dan tentunya Cikgu Amir di sini. Ya, saya. Untuk segmen kali ini, Cikgu, Okey. apa pula perbincangan kita? Okey, untuk segmen kali ini kita buat sedikit latihan pengukuhan. Baik. Boleh tak, Fan? Ibu Boleh, dah cikgu. belajar tadi, saya dah ajar tentang teori dan saya juga dah ajar tentang amali. Sekarang kita pergi kepada pengukuhan sebab kita nak uji murid kita sama ada apa yang kita ajar tu mereka faham atau tidak. Sekarang ni saya tak ada murid-murid. Di depan saya ada Irfan. Saya dah muridnya. So Irfan adalah murid saya pada hari ini. Baik. Dan saya akan tanya Irfan soalan. Kalau betul, saya akan beri Irfan bintang. Wah, ada Boleh? bintang di langit, Ada cikgu, bintang-bintang kepada di saya. langit. Okey. Saya akan tampalkan nanti bintang-bintang tu di sini. Boleh? Okey, jadi Okey. sementara tu Cikgu, Irfan nak ajak semua juga bersama Irfan yang menonton di rumah untuk cuba jawab soalan ini bersama Okey, dengan sama-sama kita jawab, Pan. Sama-sama kita jawab. Okey, kita lihat kepada soalan yang pertama. Soalan pengukuhan yang pertama. Okey, yang ini saya dah maklumkan tadi, saya dah ceritakan tadi, iaitu tentang kajian keperluan pelanggan. Ya, kajian keperluan pelanggan, dia ada borang dia. Ifan ingat kan? Dia ada borang kajian keperluan pelanggan. Okey, soalan dia, berdasarkan jawapan yang diberi. Jawapan yang diberi ada 5, Irfan. Ada 5. Okey. Yang pertama adalah maklumat pelanggan, yang kedua adalah latar belakang produk, yang ketiga adalah proses pembuatan, yang keempat adalah kekemasan dan yang kelima adalah penambahbaikan. Okey. Berdasarkan jawapan yang diberi di bawah ada 5 tadi, pilih 3 kriteria utama yang terdapat dalam kajian keperluan pelanggan. 3 je saya nak. Kriteria utama yang perlu ada dalam kajian keperluan pelanggan dan kriteria ini kita akan masukkan dalam borang kajian keperluan pelanggan tadi. baik. So, Irfan rasa apakah jawapan yang tepat untuk soalan ini? Okey, baik. Sekarang ni kita tengah bercakap mengenai Okey. kajian keperluan pengguna pelanggan. Pelanggan. Jadi Okey. untuk itu yang pertama kita perlukan maklumat pelanggan itu sendiri. Maklumat pelanggan Itu yang penting. Okey, apa yang apa yang perlu ada dalam maklumat tu? Irfan ingat Dalam maklumat pelanggan tu kita perlu tahu jangka masanya, apa yang dia nak. Umur dia berapa, umur dia latar berapa, belakangnya. nama dia siapa, Betul. latar belakang dia siapa, dia bekerja sebagai apa Dan dan sebagainya. improvisasi apa yang diperlukan. Betul. dalam Dekat produk situ tersebut. baru kita dapat dia punya orang kata maklumat yang penting untuk kita study ataupun untuk kita buat kajian. Betul. Siapa yang nak gunakan produk kita? Siapa dia? Okey, itu yang pertama. Okey. Irfan kata maklumat. Yang kedua? Yang kedua, pastinya kita perlu tahu mengenai latar belakang produk Latar tersebut. belakang produk. Okey, latar belakang produk kita adalah berus kasut tadi. Kasut konvensional. Berus kasut konvensional tadi. Latar belakang. Dan saya yakin sebenarnya ramai murid-murid sendiri pun ataupun ibu bapa dan sebagainya, masyarakat kita ataupun pengguna yang menggunakan berus kasut konvensional tersebut. Betul. Dan masih lagi dijual daripada dulu sampai sekarang. Maksudnya produk itu bagus. Cuma kita nak buat sedikit penambahbaikan kepada produk tersebut. Baik. Supaya orang kata dia dapat banyak menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna itu sendiri. Betul. Okey, yang kedua Irfan kata adalah latar belakang produk. Yang ketiga, Baik. Kita lihat satu-satu, cikgu. Okey, Proses pembuatan tidak termasuk, Okey, tak kekemasan juga tidak, dan yang terakhir pastinya ia berkenaan dengan penambahbaikan, cikgu. penambahbaikan. Maksudnya apa yang pengguna mahukan? Penambahbaikan penambahbaikan apa yang pengguna mahukan daripada produk kita tersebut? Setuju, cikgu. Yang itu kita perlu dapatkan maklumat dan kita akan dapat hasilkan satu produk yang boleh diterima oleh pelanggan dan boleh dijual dengan mudah dan diterima di pasaran. Betul. So jawapannya Irfan kata yang pertama adalah maklumat pelanggan, yang kedua adalah latar belakang produk, yang ketiga adalah kekemasan. Betul? Bukan, cikgu. Oh, bukan. Penambahbaikan. Penambahbaikan. So
Irfan telah memilih warna oranye, warna hijau dan warna merah. Kita lihat jawapan Irfan. Okey. Kalau kita lihat kekemasan dah hilang. Dah hilang? Dah hilang. Okay. Bukan. Itu bukan jawapan dia. Okey. Yang kedua, satu lagi. Okay, kita lihat adakah jawapan Irfan itu betul atau tidak. Kita lihat yang kedua. Betul, cikgu. Betul. So, apa yang perlu ada? Mestilah ada maklumat pelanggan. Baik. Yang kedua adalah latar belakang produk, iaitu Bruce Commissioner tadi. Dan yang ketiga adalah penambahbaikan apa yang kita nak tambah baik. Okey, boleh Irfan? Dengan itu saya bagi Irfan 5 bintang. Boleh? 5 bintang. 5 bintang. Saya nak kira, Saya tampalkan bintang-bintang. 1, 2, 3, 4, 5 bintang untuk soalan yang pertama. Bagaimana murid-murid di rumah? Irfan yakin dan percaya mereka juga berjaya, cikgu. Okey, betul. Menjawab bersama kita dalam episod kali ini. Saya yakin semua boleh jawab dengan baik. Okey, sama seperti Irfan jawab. Terima kasih, cikgu. So, ada 5 bintang. Cantik tak Pan bintang dia? Oh, cantik. Cikgu, Cantik. soalan yang kedua. Jom kita. Soalan yang kedua. Kita pergi kepada soalan yang kedua, okey, iaitu soalan pengukuhan yang kedua, okey. Kita ada switch tekan tutup. Okey. Masa saya cakap tadi kita gunakan switch. Switch adalah salah satu komponen yang terdapat dalam elektrik. Okey. Switch berdasarkan gambar rajah, apakah fungsi bagi komponen tersebut? Apakah fungsi switch? Okey, fungsi switch, cikgu ada 4 pilihan jawapan di situ. Betul. Okey. Dan untuk menjawab soalan ini, Irfan perhatikan dulu satu-satu jawapannya. Satu-satu, betul. Dan Irfan tertarik kepada jawapan C, iaitu untuk menyambung atau memutuskan litar elektrik. Okey, menyambung ataupun memutuskan litar elektrik. Okey. So kita lihat jawapan dia. Boleh Irfan? Silakan, cikgu. Boleh. Okey, kita lihat jawapan dia. Jawapan dia adalah Betul. C. Betul. Okey. So, dengan Dapat itu C. saya beri Irfan 5 bintang lagi, Irfan. 5 bintang 5 lagi. bintang. Okey. Dan itulah sebenarnya fungsi switch di mana ia berfungsi sebagai penyambung dan juga pemutus ataupun litar pemutus bagi litar elektrik, Irfan. Baik. Oh, dah cukup 10 bintang untuk Irfan. Baik. Lengkap. Okey, dan terbaik. So, secara asas dia bagi saya, Irfan punya prestasi adalah sangat-sangat baik. Terima kasih. Okey, menepati apa yang saya mahukan dan orang kata walaupun Irfan tak pernah lagi belajar benda-benda macam ni, tetapi Irfan berjaya menjawab soalan dengan baik. Baik, terima kasih, cikgu. Itu dari segi prestasi saya. Prestasi, okey. Dan Dari bagaimana sini? pula untuk rumusan, cikgu, mengenai topik kita hari Okey, secara asas rumusan keseluruhan pada hari ini murid-murid telah belajar berkaitan dengan kajian keperluan pelanggan, telah belajar tentang penyelesaian masalah secara inventif, lepas tu belajar tentang project brief, belajar tentang teknologi-teknologi yang kita akan gunakan dalam projek kita, dan pada hari ini Irfan juga dah belajar membuat satu mock-up iaitu pengilap kasut magic. Okey, itulah dia rumusan mengenai pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Amel hari ini. Dan di mana pula, cikgu, untuk rakan-rakan saya yang berada di rumah nak dapatkan latihan pengukuhan dekat mana? Okey, untuk murid-murid mendapatkan latihan pengukuhan, selain daripada murid-murid, ibu bapa juga. Jika katalah berminat nak mengetahui di mana anak-anak boleh mendapatkan bahan dan sebagainya, boleh pergi kepada portal Delima. Dalam situ ada nota, ada soalan dan sebagainya yang murid boleh buat ulang kaji, Irfan. Baiklah, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Amel kerana bersama Irfan hari ini berkongsi kepada kita ilmu mengenai RBT, reka betul teknologi dalam menghasilkan kita punya penggilap kasut magic. Dan terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Wano Adli kerana bersama kami dalam episod kali ini juga. Jadi, kalau kita berjumpa lagi dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Irfan Syaming, jumpa lagi.